TV KPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni Asrul nak tanya, ibu ada tak kat rumah? Tak ada. Balik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanaifah dalam slot pada hari ini, slot tahap 2. Apa khabar semuanya? Hari ini, menariknya kita nak belajar mengenai dengan mata pelajaran Pendidikan Islam untuk murid-murid tahun 4 dengan topik kita memuliakan tetamu. Dan bersama dengan kita di studio, Ustazah Amirah Ismail daripada SK Putrajaya Presin 92 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Syafiqah. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita juga guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Azliana binti Mashuri daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Okey, itu dia guru kita pada hari ini. Dan Cikgu, Ustazah Amirah. Ya, bukan kita berdua je dekat studio, tapi kita betul, ada Syafiqah. bersama kita murid-murid yang comel-comel pada hari ini yang akan bersama kita untuk belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Mungkin Ustazah boleh perkenalkan mereka. Baiklah. Okey, yang pertama kita ada adik Nur Suwaibah Muhammad Nasir. Hai Suwaibah. Hai. Okey. Yang kedua kita ada Putri Amni Kaisara. Hai adik. Hai adik Amni. Dan yang ketiga kita ada Nur Dahlia Nasuha. Hai. Dan yang keempat ada Siti Aisyah Humaira. Kesemua pelajar-pelajar ini adalah daripada SK Putrajaya Presin 92. Baik, itu dia murid-murid kita. Dan saya yakin Ustazah, kita semua tak sabar ni Ustazah. Nak tahu apa sebenarnya kaitan gimmick tadi dengan mata pelajaran kita hari ini. Dipersilakan. Baiklah Syafiqah, pada hari ini kita akan belajar tajuk Pendidikan Islam tahun 4 iaitu Adab Memuliakan Tetamu. Apa kaitan tajuk kita dengan lakonan tadi? Jom kita sama-sama tengok. Okey. Berdasarkan hadis Nabi SAW, an Abi Shuraihul Ghuzai sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, yang bermaksud daripada Abu Syarihul Khuzai radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia hendaklah memuliakan tetamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tengok betapa besarnya tetamu ni di sisi Allah Taala. Okey, baiklah. Syafiqah, apakah maksud tetamu? Syafiqah tahu apa? Kalau Syafiqah, tetamu ni mereka insan yang datang ke rumah yang kita perlu melayani mereka lah. Okey, apa maksud tetamu ya murid-murid? Baiklah, tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Tak kiralah majlis apa, hari jadi ke, hari raya ke, majlis apa lagi, Maulidur Rasul ke. Jadi kalau kita dah undang tetamu, kita kenalah layan tetamu dengan baik. Itulah maksud tetamu. Okey, baiklah Syafiqah, saya ada soalan lah Syafiqah. Nak tanya siapa tu? Untuk murid-murid lah. Murid-murid kita. Okey, murid-murid dah sedia ke untuk menjawab soalan Ustazah? Dah sedia adik-adik? Okey. Bagaimanakah anda memuliakan tetamu? Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Adik-adik, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Puteri Amni, boleh jawab? Macam mana Amni memuliakan tetamu? Menjemput tetamu masuk.
Okey, menjemput tetamu masuk ke rumah. Betul. Tadi nampak tak? Beza tak dengan lakonan tadi, dia tak jemput pun tetamu masuk. Kesian. Ustazah Amni cakap tadi jemput tetamu masuk, kita nak bagi ganjaran tak? Bagilah. Boleh. Saya bagi satu. Ustazah nak bagi satu ke dua? Satu. Satu. Okey. Lagi Ustazah boleh? Okey, yang kedua, siapa yang nak jawab macam mana anda memulakan tetamu murid-murid? Okey, Dahlia Nasuha, boleh jawab tak? Macam mana tetamu datang dan layan tetamu tu? Baik. Bermanis muka. Bermanis muka, betul. Baguslah. Ustazah nak kita bagi ganjaran? Ya, bagi ganjaran. Okey, itu dia. Jadi hebatlah adik-adik kita Ustazah. Maknanya mereka ni insya-Allah menjadi orang yang memuliakan tetamu bila tetamu datang. Jadi adik-adik, insya-Allah kita nak belajar banyak lagi, tapi sebelum tu jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Memuliakan tetamu. Yang ni yang kita akan belajar pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Dan bersama kita Ustazah Amirah Ismail. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Baiklah, segmen yang seterusnya kita akan belajar contoh-contoh adab memuliakan tetamu. Tadi murid-murid Ustazah dah sebut beberapa contoh. Jom kita tengok apa lagi contoh adab-adab memuliakan tetamu. Okey, yang pertama, menyambut kedatangan mereka dengan gembira dan mesra. Boleh tak kalau kita sambut kedatangan tetamu dengan keadaan yang marah, muka yang masam? Boleh tak Syafiqah? Macam tak boleh je Ustazah. Ya, tak takut boleh. tetamu nanti Kak. Ya, takut tetamu. Nanti tetamu berkecil hati dan tetamu rasa mereka ini tidak dihargai untuk datang. Padahal hadis Nabi tadi menyatakan bahawa kita haruslah memuliakan tetamu. Okey, seterusnya dia buat apa tu? Memberi salam dan bertanya khabar. Ya, murid-murid, dah tetamu datang, kita kenalah bersalam. Okey, tapi sekarang musim COVID ni, mungkin murid-murid boleh tundukkan badan, kan? Senyum dan bertanya khabar. Apa khabar? Dari mana? Okey, bukannya jemputlah masuk. Bukannya macam tu. Bertanya khabar dulu. Okey. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Okey, yang ini seandainya tetamu tu datang sekadar untuk menziarahi sahaja, datang untuk sekadar untuk minum-minum, kita bawalah tetamu ke ruang tamu. Okey, bawa ke ruang tamu. Okey, lepas tu bersembang dengan tetamu, jemput duduk. Bukannya datang ajak ke ruang tamu lepas tu berdiri. Tak. Duduklah kan? Duduklah. Okey, seandainya tetamu hendak bermalam. Ada kan tetamu kadang-kadang datang sebab nak konvo dan sebagainya, nak pergi tempat-tempat berziarah ke apa kan, kahwin ke apa, dia kata saya nak tumpang tidurlah dalam 2 malam. Okey, boleh. Sediakan tempat tinggal, tempat tidur yang selesa. Betul. Lepas Yelah tu, Ustazah kan mereka pun penat mungkin daripada jauh lagi kan. Betul. Musafir. Jadi mungkinlah kalau kita berikan tempat tinggal tu dapatlah berikan keselesaan, kemudahan buat mereka. Dah diorang dah tidur, kita pun jamulah mereka, masak dan sebagainya. Barulah tetamu tu akan rasa dihargai. Akan rasa macam, oi bagusnya, tak sia-sia aku datang. Okey. Seterusnya, menyediakan juadah. Kalau tetamu tu datang, nak ada kari pak pula, tengah goreng kari pak, tengah goreng kuih dan sebagainya. Jemput
tetamu makan. Buat air. Jangan pula murid-murid pergi sorok kuih tersebut. Boleh ke? Dengar tetamu datang ni. Terus cepat kita sorok. Tapi dah bau dah Ustazah. Macam mana tu? Tetamu pun kecil hati. Tak ada, aku rasa bau kari pak. Tiba-tiba angkat air teh je dengan biskut. Kan? Tak boleh ya murid-murid. Angkatlah kari pak tadi. Apa-apa yang kita masak. Sebab apa? Itu adalah rezeki tetamu. Okey. Seterusnya, apa dia? Memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Kita jangan berkira. Macam mana berkira? Tak apalah. Hari ni dia tidur rumah aku. Minggu depan aku nak pergi tidur rumah dia lah. Mesti dia masak sedap-sedap. Nasi biryani ke, kan? Contohnya Syafiqah datang tidur rumah saya. Tiba minggu depan nak tidur rumah Syafiqah lah. Pokok Syafiqah masak nasi ayam ke. Kan? Kita maksudnya tidak ikhlas dalam melayani tetamu. Sebab apa? Kita nak balasan. Ikhlaskan apa yang kita ada, ikhlaskan. Sebab apa? Kadang-kadang itu adalah rezeki yang datang untuk kita. Betul Ustazah. Baiklah. Dan seterusnya, apa pula kepentingan memuliakan tetamu ni? Syafiqah, kenapa penting kita muliakan tetamu? Syafiqah rasa kenapa? Sebab kalau ikut hadis tadi, tetamu ini ada bawa satu kebaikan. Kalau datang rumah, pasti ada kebaikan rahmat untuk dia kita. tu. Rahmat dia. Kerahmatan dia tu. Tetapi Syafiqah, tetamu pun kenalah berbudi bahasa. Janganlah duduk sampai mentang-mentang orang tu terima seminggu duduk. Seminggu. Macam rumah sendiri pula. Ya, dapat rumah sendiri. Makan, minum, tidur, siap masak. Tak bolehlah macam tu. Okey, adab tetamu adalah sebanyak 3 hari sahaja. Okey, apa kepentingan memuliakan tetamu? Okey, yang pertama, mendapat kerahmatan Allah Ta'ala. Macam tadilah, bila kita memuliakan tetamu, rumah kita pun mendapat rahmat Allah. Tiba-tiba dapat bonus. Dah tengah-tengah lain tetamu, ting tong, masuk mesej. Dapat bonus. Itu dipanggil rezeki. Kan? Ataupun tiba-tiba tengah lain-lain tetamu, ada jiran hantar bihun goreng ke, hantar makanan ke. Orang cakap, wah, rezeki tetamu. Okey, seterusnya, mengukuhkan perpaduan. Kenapa mengukuhkan perpaduan? Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang tetamu kita tu ada yang Muslim, ada yang tak Muslim. Tak salah kita nak layan mereka. Jangan pula, orang Cina, mak aku ni bukan orang Cina, tak naklah aku buat air. Kita hidup dalam negara yang berpaduan. Okey, seterusnya, mendapat pahala. Bila kita layan tetamu, kita akan mendapat pahala. Pahala yang berlipat ganda. Okey. Seterusnya, masyarakat pun suka. Bila kita layan tetamu, masyarakat pun suka. Sebab apa? Tetamu tu mungkin balik dekat kampung dia bercerita, ya Allah, nama Syafiqah ni kan bagus betul dia layan tetamu. Bagus betul dia masak apa-apa. Orang kampung pun, ya ke? Alhamdulillah bagusnya, akhlak mulianya. Masyarakat pun akan memuji kita. Bayangkan, okey, tetamu datang. Tetamu mak awak datang ni. Awak masak macam nak marah. Ketung-ketang. Okey, potong ayam macam nak marah, hancur ayam. Lepas tu tetamu balik dekat rumah dia bercerita, aku tak naklah pergi rumah si ni dia tu. Sebab apa? Anak dia tu macam tak ikhlas je nak layan kita. Nampak tak? Pandangan serong oleh masyarakat. Okey, seterusnya, mengeratkan silaturahim. Okey, murid-murid bayangkan sepupu, mak saudara. Okey, adik-beradik datang rumah. Assalamualaikum. Lepas tu buka pintu. Sepupu ni. Jadi mengeratkan persaudaraan kita bersama adik-beradik, sepupu sepapat. Tidaklah mereka akan rasa berkecil hati. Okey. Yang seterusnya, mendapat kebahagiaan. Kenapa kita dapat kebahagiaan?
Kerana bila kita melayan tetamu, rahmat Allah tu ada. Rahmat Allah tu turun. Bila rahmat Allah turun, kita semua satu keluarga akan bahagia, aman. Ramai tetamu pun suka datang rumah kita. Aku nak pergilah rumah ni. Kenapa? Dia baik. Okey. Dan seterusnya, berpekerti mulia. Kenapa berpekerti mulia? Sebab apa kita layan tetamu dengan berakhlak. Orang pun cakap, baguslah anak ni sekian-sekian. Kenapa? Kerana dia berakhlak mulia. Okey, dan yang terakhir, tersemailah kasih sayang di antara kita, sesama kita umat Islam. Sebab kita umat Islam ni memangnya Allah cipta untuk bersaudara. Tak kisahlah saudara se-Islam ke, saudara satu ibu ayah ke, biarlah tersemailah kasih sayang antara kita. Okey, itu je Syafiqah. Itu Ustazah, kepentingan kita untuk menghormati Ya. ataupun memuliakan tetamu itu sendiri pasti sebenarnya bukan untuk mendatangkan kebaikan tetamu sahaja, tetapi untuk rumah kita juga, Ya. untuk kebaikan diri kita Betul. juga. Jadi Ustazah, untuk murid-murid kita ni, ada tak Ustazah nak tanya soalan apa-apa? Ada. Okey, murid-murid yang saya sayangi, okey, nyatakan cara melayani tetamu di dalam situasi yang dipilih. Okey, Ustazah nak Siti Aisyah Humairah. Pilih salah satu kad, yang mana satu bentuk apa? Aha, okey. Saya agak tunjuk kad ni. Ada oval, ada love, ada bentuk ni dan juga ada bentuk macam ni. Adin yang mana? Bentuk oven. Oval. Okey, Okey. bentuk oval. Apa Syafiqah soalan dia? Okey, soalan dia. Tetamu bukan dalam kalangan beragama Islam. Okey, tetamu tu datang rumah kita, tetamu tu bukan dalam kalangan yang beragama Islam. Apa yang Aisyah nak buat? Apa Aisyah akan buat? Menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan tetamu. Okey, pandai. Betul. Betul. Okey, Jangan Ustazah. pula datang tetamu kata, busuklah awak ni. Uish, Tak boleh cakap terasa macam dia tu. Ustazah. Jaga tutur kata. Okey, yang kedua. Okey, yang Ustazah kedua. nak Suwaibah. Okey, Suwaibah. Silakan. Suwaibah nak pilih yang mana? Kalau orange. Warna Warna oranye. oranye. Okey. Kakak baca. Tetamu dalam majlis hari raya. Tetamu datang hari raya kat rumah kita ni, apa yang kita patut buat? Macam mana kita nak layan tetamu tersebut? Menerima tetamu dengan wajah yang ceria. Lagi? Kalau hari Tidak raya? membezakan tetamu. Jangan bezakan tetamu. Tengok kadang-kadang ada setengah kaum-kaum lain datang ke rumah kita berhari raya, kita layan je sama rata walaupun dia bukannya orang Islam. Okey. Ustazah, soalan seterusnya pada Okay, siapa? soalan seterusnya, siapa nak jawab? Nur Dahlia Nasuha? Boleh Dahlia. Dahlia boleh pilih, Dahlia nak apa? Nak love ke nak ini? Love. Okey, love. Okey, Kak baca. Tetamu dalam kalangan anggota keluarga. Dahlia. Okey, Dahlia boleh bagi tahu apakah yang bakal Dahlia buat kalau ada tetamu dalam kalangan keluarga. Boleh? Memberi layanan yang baik. Okey, itu dia memberi layanan yang baik. Saya yakin itu adalah antara salah satu cara lah Ustazah kan? Ya, betul. Okey, dan yang terakhir adik kita. Puteri Amni Kaisara boleh silakan jawab. Puteri Amni. Akak baca tahu. Tetamu hadir ketika ibu tiada di rumah. Apa yang adik akan buat? Mak tak ada ni. Apa yang awak nak buat ni? Macam tadilah. Takkan cakap pergi balik. Tak kan? Amni akan buat apa, Amni? Amni nak buat apa ni? Memberitahu tetamu yang mak dengan ayah tak dekat rumah. Okey, boleh macam Itu tu. dia. Jadi Ustazah, adik-adik kita semua jawab betul ni Ustazah. Ya. Kita nak bagi ganjaran ke? Syafiqah boleh bagi ganjaran dekat dia orang semua. Okey. Tahniah. Tahniah. Itu dia Ustazah, cara-cara untuk kita memuliakan tetamu dan adik-adik kita pun telah berjaya untuk memberi jawapan kepada cara-cara untuk memuliakan tetamu. Jadi Ustazah, adik-adik kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya dalam slot tahap 2 dalam Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita memuliakan tetamu. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang bakal kita belajar? Dipersilakan. Baiklah, seterusnya kita akan belajar apakah akibat tidak muliakan tetamu. Contohnya tadi itulah kita bermasam muka, kita tak jemput tetamu datang, minum ke apa dan sebagainya. Okey, yang pertama, menjatuhkan imej diri sendiri. Orang akan lihat akhlak kita, imej kita. Jadi kalau kita tak beradab, jatuhlah imej kita, kan? Betul tak? Betul. Malulah ibu bapa kita. Okey, seterusnya hilang rasa kasih sayang. Okey, dah tak ada rasa kasih sayang sesama saudara se-Islam ke, tak ada rasa kasih sayang sesama adik-beradik, pakcik. Kalau kita tidak memuliakan tetamu, orang akan rasa benci. Tak nak datang lah lepas ni. Sebab apa? Dia tu bukan ikhlas pun. Buat kerja pun hentak-hentak kaki. Makan, bangun pagi, tengah hari baru masak. Pagi dia tak bagi makan pun. Kan? Kalau kita beradab dengan tetamu, kita akan buat makan pagi, makan tengah hari, minum petang. Okey. Dan seterusnya, timbulkan pergaduhan. Bila kita tak hormat tetamu, timbullah pergaduhan antara keluarga. Pakcik kata, apalah anak si Joyak, anak si apa-apa. Buat macam tu. Tak beradab bila orang datang. Dah bergaduh dengan mak ayah. Dah bergaduh dengan adik-beradik mak kita. Kita tak tahu. Baiklah, Syafiqah, seterusnya apa akibat tidak memuliakan tetamu, iaitu dibenci masyarakat. Tadi kita dah cakap, kita tak tahu tetamu kita ni dari mana, balik kampung bercerita kisah kita. Jadi orang kampung pun benci. Anak dah datang, mentang-mentang dia tu kaya, rumah 4 tingkat, 10 tingkat, berlagak. Tak bolehlah macam tu. Sebab apa? Itu semua harta duniawi. Allah boleh tarik benda tu dengan sekelip mata je. Dan yang terakhir, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak melayani tetamu, hidup kita akan rasa hambar. Sebab apa? Sunyilah. Tak ada tetamu yang datang kat rumah kita. Awak suka ke duduk hari Minggu seorang-seorang, tak ada kawan datang, tak ada kawan ajak main, tak ada saudara-saudara datang ziarah, rasa sunyi. Dan Allah, sebab apa? Dan seterusnya Allah pun murka. Itu dia akibat tidak memuliakan tetamu. Ya, Jadi betul. pasti adik-adik dekat Google Meet pun dah tahu dah kan Ustazah? Ya. Jadi mungkin Ustazah boleh tanyakan sedikit soalan buat mereka. Baiklah, murid-murid yang Ustazah kasihi, Ustazah nak tanya Nur Suhaibah lah. Okey, Suhaibah, apa akan berlaku jika Suhaibah tidak memuliakan tetamu yang datang ke rumah Suhaibah? Pakcik ke, atuk ke? Apa yang berlaku? Apa yang akan berlaku? Dapat memutuskan silaturahim. Ya, pandai. Memutuskan silaturahim. Baguslah Suhaibah. Ustazah nak bagi bintang ya, ke? boleh bagi bintang untuk Suhaibah. Untuk Suhaibah. Okey. Lagi Ustazah, satu lagi soalan untuk rakan kita ni. Soalan yang terakhir, Ustazah nak tanya Dahlia Nasuha lah. Okey. Kalau tetamu datang dekat rumah Dahlia, apa akibat dia kalau Dahlia tak layan tetamu Dahlia tu dengan baik? Contohnya Dahlia halau dia ke, apa yang akan berlaku? Dahlia? Boleh? Dia tidak akan suka kita. Ya, betul. Tetamu tu automatik tak akan suka kita. Ya, betul. Kalau Ustazah. Syafiqah pergi rumah saya, Okey. saya tak masak pun untuk Syafiqah. Saya layan Syafiqah, acuh tak acuh je. Syafiqah suka tak? Tak suka Ustazah. Ya, Terasa betul. Saya. Terasa. Ya, jadi Ustazah, kita nak bagi adik kita hadiah ke? Ya, boleh. Kepada Dahlia tadi Ustazah? Ya, Dahlia. Okey, itu dia. Jadi Ustazah, untuk
segmen kali ini atau topik kita pada hari ini mungkin Ustazah boleh berikan rumusan secara ringkas. Baiklah, rumusan yang Ustazah boleh bagi tahu, kalau seandainya murid-murid ada tetamu yang hadir ke rumah, datang ke rumah bermalam ke ataupun datang sekejap ke, layanilah mereka dengan baik kerana di situ adanya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia rumusan daripada Ustazah kita mengenai dengan memuliakan tetamu. Jadi Ustazah, untuk adik-adik kita ni hebat ni jawab pada hari ini Ustazah. Mungkin Ustazah boleh berikan pentaksiran keseluruhan buat mereka. Baiklah, pentaksiran keseluruhan yang Ustazah boleh bagi. Okey, murid-murid semua dapat 10/10. Wah, tahniah. Ye, tahniah. Jadi kalau contoh Ustazah, murid-murid kita nak cari sumber rujukan. Daripada mana Ustazah? Murid-murid boleh membuka portal Delima. Portal Delima. Itu dia. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang diberikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Tapi sebelum tu, jangan ke mana-mana lagi pada saat ini kerana kita ada sedikit lakonan buat anda. Jadi jom, saya jemput lakonan tambahan untuk masuk ke dalam set. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cari siapa? Hasrul. Ibu ada tak kat rumah? Ibu? Ibu. Ibu? Hasrul, Ya, ibu. siapa tu? Kawan ibu. Oh, okey, jemput suruh masuk. Terima kasih. Okey. Allah, Syarika. Langkah kanan, Syarika.